Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfadli Himindi Zulkarnain dari unit PIM 2, bilan 204-209. Okey, hari ini saya akan membentangkan tugasan 2 persembahan subjek pengantar pengajian pendidikan iaitu GPPP 1092 yang bertajuk aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru beliau pendidik. Okey, kita pergi kepada Standard Quality Pendidikan Malaysia yang atau dikenali sebagai SKPM. Bagi menunjukkan kemenjadian murid yang bertaraf dunia, kualiti pendidikan adalah aspek yang penting yang perlu dititikberatkan untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Antara pentingnya ialah pengurusan proses pengajaran dan pembelajaran atau PPP di institusi pendidikan, terutamanya di sekolah yang melibatkan beberapa faktor yang berperanan dalam membentuk pendidikan murid, iaitu kerajaan telah menunjukkan SKPM. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia iaitu SKPM terbagi kepada beberapa peringkat, iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010. Yang kedua ialah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua. Kita berjumpa kedua iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau dikenali sebagai PPDM. Pendidikan berperanan penting dalam pembentukan generasi baru yang berkualiti dan berkepayaan dalam penyesuaikan diri ketika berhadapan dengan cabaran dunia yang akan datang dan perubahan peradaban global. Jadi, kerajaan telah mewujudkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini untuk memastikan pendidikan Malaysia dibangunkan dengan sistematik. Bagi mencapai objektif, PPM dilaksanakan dengan 3 fasa yang berbeza tingkat atau dengan 3 gelombang. Gelombang pertama pada tahun 2013 hingga 2015, manakala gelombang kedua adalah pada tahun 2016 hingga 2020, dan pada gelombang ketiga ialah pada 2021 hingga 2025. Jadi, ayah kita pergi kepada 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Itu ada 5. Okey, yang pertama ialah asas kepada kejayaan. Yang kedua ialah kualiti standard antarabangsa. Yang ketiga ialah equity untuk semua murid. Yang keempat ialah menumbuhkan perkenalan kalangan murid. Yang kelima ialah pelaksanaan berkecakapan tinggi. Okey, jadi ayah kita pergi kepada aspirasi sistem pendidikan negara. Yang pertama itu asas kepada kejayaan. Setiap kanak-kanak di Malaysia ini berhak mendapat akses yang sama bagi mendapatkan pendidikan berkualiti supaya membolehkan mereka mencapai potensi istimewa masing-masing. Setiap individu harus diberi peluang untuk melakukan pendidikan tanpa mengira satu belakang ekonomi, sosial, jantina, kaum dan agama murid itu. Semua pihak perlu menjalankan tanggungjawab dengan sebaiknya supaya tidak berlaku kecurangan dalam pendidikan dan mengenal kemajuan perlu dinikmati oleh semua murid, khususnya murid di kawasan luar bandar dan pedalaman serta kelompok minoriti. Jadi, kita pergi kepada aspirasi yang kedua, itu kualiti standard antarabangsa. Tidak menafikan pencapaian pendidikan Malaysia telah berkembang sejak beberapa dekad yang lalu. Namun begitu, sistem pendidikan negara lain telah meningkatkan prestasi murid secara drastik. Ini menyebabkan jurang percabulan antara sistem pendidikan Malaysia dan negara lain semakin lebar, serta ia jelas menunjukkan prestasi murid Malaysia ini semakin rosak. Oleh itu, Malaysia telah menjalankan usaha dalam meningkatkan sistem pendidikan di Malaysia berhasrat supaya berada dalam kalangan negara sepertiga teratas berdasarkan penilaian antarabangsa seperti TIMSS, iaitu Trends in International Mathematical and Science Studies, serta PISA, iaitu Program for International Student Assessment. Okay, jadi jika Malaysia mampu beranjak dalam masa 15 tahun kepada sepertiga teratas berdasarkan penilaian antarabangsa tadi, maka Malaysia akan menjadi antara negara yang cepat berkembang. Baik, jadi kita pergi pada aspirasi ketiga, iaitu equity untuk semua murid. Latar belakang sosioekonomi merupakan penyebab jurang equity yang belum besar. Oleh itu, sistem pendidikan menyokong mobiliti sosial dengan menyediakan sokongan tambahan bagi mereka yang kurang bernasib baik.
ini supaya dapat memastikan kejayaan seseorang itu bukan lagi ditentukan oleh berdasarkan latar belakang sosial ekonomi murid itu. Sistem pendidikan juga menyediakan alternatif yang berbasis supaya dapat membuka peluang kepada murid yang mempunyai pelbagai minat dan kebolehan supaya dapat meningkatkannya. Jadi, aspirasi yang keempat adalah membuat perpaduan dalam kalangan murid. Malaysia ni adalah sebuah negara yang terkenal dengan penduduknya yang berbelah kaum. Ada kaum India, Cina, Melayu, Iban, Sunda dan sebagainya, yang mempunyai pelbagai keunikan. Sekolah ni adalah tempat terbaik untuk membina semangat perpaduan kerana murid banyak menghabiskan masa mereka di sekolah ni sejak daripada darjah 1 hingga tingkatan 5. Dia interaksi dengan individu dari berbagai latar belakang sosioekonomi, kaum agama. Seorang murid itu turut memahami serta menghormati pelbagai budaya orang lain. Perpaduan hal itu jika dia bersepadu ni, perpaduan ni dapat menyebabkan hasil kerjasama pelbagai kaum dalam satu organisasi, menyebabkan organisasi itu akan menjadi kukuh dan sistematik. Jadi kita pergi kepada aspirasi terakhir, iaitu pelaksanaan kecekapan tinggi. Kecekapan pengurusan sistem pendidikan dikelola keberhasilan murid. Kerajaan telah melabur pada belanjaan dalam pendidikan secara bertanggungjawab dan memikirkan penggunaan bajet optimum supaya dapat memaksimalkan keberhasilan murid. Sistem yang disediakan kepada murid ni amat penting sebab ia mempengaruhi tahap pencapaian murid di sebuah sekolah. Supaya tenaga pengajar dapat menggunakan pendekatan yang sesuai bagi menghasilkan pengajaran dan pembelajaran berkesan yang bila murid itu belajar, dia akan minat belajar dan dapat menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Jadi kita pergi kepada 6 aspirasi murid, itu yang pertama ialah pengetahuan, yang kedua ialah kemahiran berfikir, yang ketiga ialah kemahiran memimpin, yang keempat ialah kemahiran bahasa, yang kelima ialah etika dan kerohanian, dan yang terakhir ialah identiti nasional. Kita pergi kepada aspirasi murid yang pertama, iaitu pengetahuan. Setiap murid ni wajarnya memiliki kemahiran hidup asas supaya membolehkan mereka ni mempunyai pengetahuan agar dapat berfungsi dengan efektif serta membantu menambah baik diri sendiri, masyarakat dan negara. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan supaya mereka dapat diaplikasikan pengetahuan itu dan amalkan dalam kehidupan seharian. Pengetahuan yang diperoleh murid diseimbangkan dengan kemahiran kreatif, inovasi, penyelesaian masalah dan kepimpinan, serta diselaraskan dengan kemahiran pembelajaran abad ke-21. Aspirasi murid yang kedua, itu kemahiran berfikir. Berfikir adalah proses kognitif yang membolehkan maklumat diperoleh, pengetahuan berkembang dan ilmu dijana. Antara aspirasi negara ialah murid perlu mempunyai semangat ingin tahu dan belajar supaya terus mendapat ilmu pengetahuan. Kerana murid yang kreatif dan inovatif itu mampu menginovasi sesuatu perkara serta mencipta idea baru amatlah diperlukan oleh negara supaya dapat bersaing di peringkat global. Murid ni perlu mampu menyelesaikan masalah dengan efektif supaya dapat membuat masyarakat yang mampu bersaing dengan masyarakat negara lain. Aspirasi murid yang ketiga adalah kemahiran memimpin. Kualiti kepimpinan negara mempengaruhi kepada pembentukan terhadap satu bangsa. Usaha dalam membina pemimpin yang berkualiti haruslah diterapkan kepada generasi muda yang bakal menerojoki negara. Kebolehan memimpin dengan baik secara tidak langsung menyebabkan keharmonian dan keadilan dalam sesuatu organisasi atau kepimpinan. Dalam aspek pendidikan, empat elemen utama dalam kepimpinan adalah ilmu keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi dan keterampilan komunikasi. Jadi kita pergi pada aspirasi keempat, iaitu kemahiran dua bahasa. Bahasa Melayu merupakan bahasa pengantara dalam sistem pendidikan Malaysia. Ini memberi peluang kepada semua murid supaya dapat menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan serta menguasai bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dan juga bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa. Penguasaan murid dalam berbagai bahasa dapat membantu meningkatkan kemahiran sebagai bahasa Inggeris. Selain itu, dalam kebanyakan negara kita, murid juga digalakkan belajar bahasa tambahan, sekurang-kurangnya 3 bahasa tanpa mengira agama dan etnik.
macam bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa India, bahasa Iban dan lain-lain. Jadi kita pergi kepada aspirasi murid kelima, iaitu etika dan kerohanian. Setiap murid ni haruslah dididik supaya mempunyai perilaku yang beretika dan mempunyai sikap kerohanian yang tinggi. Hal ini kerana murid akan mampu menghadapi dunia global pada masa hadapan yang penuh cabaran serta membuat apa-apa keputusan dengan rasional, tepat serta bertanggungjawab. Dengan adanya nilai etika dan kerohanian dalam diri murid, ia akan membantu membentuk syakhsiat yang berilmu serta memelihara kualiti amanah dan sesuatu tugas dan pekerjaan yang dilakukan. Ia juga membantu akhlak yang baik supaya disukai ramai pihak. Okey, jadi kita pergi kepada aspirasi yang keenam atau yang terakhir, iaitu identiti nasional. Rakyat Malaysia adalah yakin terhadap identiti nasional dengan berpegang teguh terhadap rukun negara yang ada 5, iaitu setiap murid haruslah bersikap bangga menjadi rakyat Malaysia tanpa murid etnik atau agama mereka. Bagi mencapai selamat ini, murid adalah belajar menerima perbezaan, menghormatinya serta mempunyai semangat kita antara satu sama lain. Identiti nasional berkait dengan asas kesetaraan serta semangat patriotisme, iaitu cinta kepada negara, itu negara kita Malaysia. Jadi kita pergi kepada 11 anggota yang dibuat PPPN. Saya mencapai aspirasi ini menginginkan PPPN telah menggariskan 11 anggota yang menjadi tunjang transformasi sistem pendidikan negara. Setiap daripadanya perlu berimpak kepada sekurang-kurangnya 1 daripada 5 keberhasilan sistem. Itu asas, kualiti, equity, perpuluhan, kecekapan. Okey, kita pertama itu menyediakan kesamarataan asas kepada pendidikan berkualiti antarabangsa. Okey, anjuran kedua ialah memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan diberikan mempelajari bahasa tambahan. Jadi anjuran ketiga ialah mereka yang menghayati nilai. Yang keempat ialah mentransformasikan profesi keguruan menjadi profesi pilihan. Yang kelima ialah memastikan kepimpinan berprestasi tinggi di tingkatan setiap sekolah. Yang keenam ialah mengupayakan KPN, BPD dan perkara untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Anjuran yang ketujuh ialah memanfaatkan TMK bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Yang ke-8 ialah mentransformasikan kebelahan dan keupayaan kementerian. Yang ke-9 ialah bekerjasama dengan beberapa komiti serta sektor swasta secara luas. Yang ke-10 ialah memaksimumkan keberhasilan murid. Dan yang terakhir, iaitu yang ke-11, ialah meningkatkan ketulusan untuk bertanggungjawab secara langsung. Okey, jadi seterusnya kita pergi kepada implikasi aspirasi dan hala tuju pendidikan ini terhadap guru berjiwa pendidik. Implikasi aspirasi dan hala tuju pendidikan terhadap guru berjiwa pendidik ini sangat besar, sebabnya guru ni dia bukan sekadar penyampai ilmu kepada muridnya sahaja, tetapi juga sebagai pembangkit perubahan dalam dunia pendidikan. Okey, implikasi ini ialah peningkatan peranan dan tanggungjawab guru. Aspirasi pendidikan menuntut guru untuk menjadi lebih daripada sekadar pengajar. Guru ni perlu menjadi fasilitator pembelajaran, iaitu membimbing pelajar-pelajar ni supaya pelajar ni berfikir dengan kritis dan kreatif. Selain itu, menjadi pembimbing syakhsiat, itu mendidik murid-murid ni dengan nilai-nilai moral dan etika yang baik supaya murid-murid ini menjadi murid yang baik. Dan seterusnya, menjadi pemimpin perubahan, iaitu sentiasa berinovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, kita butuh pada implikasi yang kedua, iaitu penerapan kemahiran abad ke-21. Hala tuju pendidikan ini menekankan kemahiran abad ke-21 seperti kemahiran komunikasi dan kolaborasi, pemikiran
kritis dan penyelesaian masalahnya, serta penguasaan teknologi dalam pendidikan. Guru perlu menguasai teknologi dan peningkatan baharu supaya dapat memastikan pembelajaran ini lebih efektif, berkesan dan menarik minat murid. Okey, kita pergi kepada implikasi ketiga, iaitu keperluan pembelajaran sepanjang hayat. Guru ni perlu terus belajar dan belajar untuk meningkatkan diri, kemahiran diri supaya dapat memenuhi keperluan dalam sistem pendidikan yang dilami. Ini boleh dilakukan melalui latihan profesional, kursus pembangunan diri, pembacaan, penyelidikan dalam bidang pedagogi, serta saringan dan dengan pendidik lain untuk menentukan idea dan amalan terbaik. Jadi guru ni akan meningkatkan kemahiran dia dan pengetahuan dia yang dapat bila murid tanya sesuatu kepada seorang guru ni dapat menjawab dengan yakin dan bernas. Okey, jadi kita pergi kepada implikasinya yang keempat, iaitu peningkatan kreativiti, inovasi dalam pengajaran. Aspirasi pendidikan ini mendorong guru supaya menggunakan kaedah pengajaran inovatif seperti pengajaran berasaskan projek atau dikenal sebagai PBL dan pembelajaran terbeza untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam bilik darjah dan untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menerapkan kondusif, bermakna bagi pelajar. Jadi pelajar itu akan menarik untuk belajar. Okey, implikasi yang kelima, iaitu implikasi yang terakhir, ialah pemerkasaan nilai dan jati diri guru. Guru berjiwa pendidik haruslah mempunyai sifat seperti mempunyai keikhlasan dalam mendidik, iaitu mengutamakan perkembangan pelajar lebih daripada sekadar keputusan akademik, keputusan peperiksaan atau sebagainya lah. Selain itu mempunyai kesabaran dan dedikasi di mana guru ini berusaha memahami keberbagai latar belakang belajar dan mendidik dengan kasih sayang. Seterusnya mempunyai semangat patriotisme, iaitu mendidik dengan nilai-nilai kebangsaan dan jati diri yang kukuh. Jadi itu sahaja daripada saya, Muhammad Rifali Zulkarnain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.